Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5. Baik, so minggu lepas korang dah belajar tentang unit 2 Kalau lihat kat sini, unit 2 iaitu permainan kategori serangan, iaitu rugby sentuh. Jadi untuk minggu ni saya tak nak masuklah dalam bab permainan ni. Saya nak terus kepada bab kesihatan. So kita tengok topik kesihatan. Unit 1. Pendidikan kesihatan unit 1. Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial peers. Jadi 1.0 tu, 1.0 tu kesihatan diri dan reproduktif. Jadi untuk kali ni saya nak kamu tengok video yang saya akan paparkan lepas ni dan kamu fahamkanlah. Jadi jom kita tengok video tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan unit 1, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, iaitu peers. Tajuk kita hari ini ialah 1.0 kesihatan diri dan reproduktif. Tadi cikgu sudah tunjukkan video berkenaan dengan tajuk ini. Dia berkaitan dengan kes-kes jenayah yang dilakukan, iaitu amang seksual fizikal terhadap lelaki dan perempuan, bukan perempuan saja, terhadap lelaki dan perempuan. So hari ni cikgu akan ajar berkaitan dengan tajuk seksual ni lah. Right. Kita pergi. Kenapa anda perlu mempelajari tajuk kesihatan diri dan reproduktif ini? Lihat yang pertama. Untuk mendidik murid mengetahui hak kesihatan reproduktif dan seksual untuk mencapai taraf kesihatan optimum, hidup bebas dan selamat. Tajuk ini akan mendidik kamu untuk tahu apa kesihatan yang optimum. Kamu perlu tahu macam mana nak hidup bebas dan selamat, tidak terkongkong lah. Right. Yang kedua, murid diberi penekanan kemahiran menangani tingkah laku sosial. Macam mana kamu nak tangani perkara-perkara yang melibatkan seksual. Kalau ada orang melakukan seksual terhadap kamu, kacau kamu, so apa kemahiran untuk menangani masalah itu. Alright. Yang ketiga, untuk melahirkan masyarakat yang sihat dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial, ataupun jeris lah. Ini salah satu falsafah pendidikan kebangsaan juga. Sama juga dalam tajuk ni, untuk melahirkan masyarakat yang sihat dari segala aspek. Daripada dia punya fizikal, daripada dia punya emosi, daripada dia punya rohani, dalaman, intelek dan sosial. Paling penting sosial. Right. Menurut WHO, World Health Organization 2014, terdapat 4 jenis hak reproduktif dan seksual. Yang pertama, hak kesamaan gender dan tidak mendiskriminasi, hak bebas daripada penyiksaan, kekejaman atau menghukum, hak untuk bergerak bebas, lindungi diri daripada menjadi mangsa. Itu 4 hak reproduktif dan seksual lah menurut WHO. Hak kesihatan reproduktif dan seksual. Kesihatan reproduktif bermaksud keadaan individu yang sihat fizikal, mental dan sosial, serta bebas daripada penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduktif. Kamu tahu tak apa itu sistem reproduktif? Ini berkaitan dengan sistem kamu punya, ni selalu dekat perempuan lah. Perempuan dengan lelaki pun ada. Dia berkaitan dengan
melahirkan anak, berkaitan dengan seksual lah. Alright. Okay, inilah antara penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduktif. Okay, yang pertama endometriosis, kedua kanser cervix, yang ketiga polycystic ovary syndrome, yang keempat fibroid rahim, yang kelima gonorrhea dan chlamydia, dan yang paling famous iaitu HIV ataupun AIDS. Okay, kalau kamu tidak mengamalkan kehidupan yang sihat fizikal, mental dan sosial, kamu akan mendapat antara penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduktif. Okay, right. Okay, yang kedua, hak untuk pendidikan reproduktif dan seksual. Okay, remaja harus dibimbing cara mengamalkan gaya hidup yang selamat dan sihat dari segi jasmani, emosi, mental, rohani dan sosial. Okey, kamu remaja sepatutnya masih lagi dibimbing, perlu dibimbing dengan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat dan selamat, supaya kamu tidak terjebak dengan jenayah yang berkaitan dengan seksual. Okey, supaya kamu dapat hidup selamat dan sihat. Alright. Okay, yang kedua, sesuatu yang perlu dipelajari demi kesejahteraan keluarga. Okey, hak untuk pendidikan reproduktif dan seksual ni memang perlu dipelajari supaya keluarga kamu sejahtera. Okey, tidak ada masalah dalam keluarga kamu. So, antara satu sama lain dalam ahli keluarga berkomunikasi dengan baik. Alright. Okay, yang ketiga, satu proses pembelajaran sepanjang hayat merangkumi aspek biologikal, sosio-budaya dan psikologikal. Okay, apabila kamu belajar tentang hak untuk pendidikan reproduktif dan seksual, inilah satu proses pembelajaran kamu, bukan saja untuk subjek pendidikan kesihatan, tetapi untuk merangkumi semua aspek apabila kamu sudah dewasa nanti. Okay, alright. Okay, yang keempat, mengamalkan tingkah laku yang baik dalam kehidupan demi mengukuhkan institusi kekeluargaan. Ini paling penting. Okay, kamu dapat amalkan kamu punya tingkah laku dalam kehidupan apabila sudah kat luar sana. So, kamu boleh mengukuhkanlah institusi kekeluargaan kamu dalam tak kisahlah kekeluargaan di sekolah, kekeluargaan di rumah. Apabila kamu sudah ada dalam masuk U, tingkah laku kamu sentiasa baik dalam keluarga kamu di universiti. Alright. Okay, kita pergi kepada contoh hak kesihatan reproduktif dan seksual. Okay, yang pertama, hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan. Okay, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya serta mengenakan hukuman kepada yang bersalah. Okay, apabila ada yang bersalah, kita perlu mengenakan hukuman kepada yang bersalah, bukannya kepada yang tidak bersalah. Itu namanya hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk keselamatan. Okay, konsep persamaan hak perlu diamalkan. Okay, persamaan hak ni maksudnya hak masing-masing kita perlu amalkan. Tak adalah orang yang sama tapi hak berbeza. Alright. Kita berhak hidup aman, damai dan bergerak bebas. Okay. Right. Yang kedua, hak untuk kesamaan gender dan tidak mendiskriminasi. Okay, wanita dan lelaki diberi peluang yang sama. Sekarang ni kerja lelaki wanita boleh buat, kerja wanita perempuan boleh buat. Okay, so wanita dan lelaki ni memang patut diberi peluang yang sama. Okay, lelaki dan wanita mempunyai hak yang sama berdasarkan kelaikan akademik, kemahiran dan kebolehan mereka. Seperti yang cikgu cakap tadi lah. Okay, contoh macam memasak sekarang, sepatutnya itu kerja wanita, tetapi sekarang ramai chef-chef lelaki
yang ada di Malaysia ini, ataupun mekanik. Sekarang ramai perempuan juga sudah ada kelayakan untuk bekerja sebagai mekanik. Okay. Wanita diberi peluang menceburkan diri dalam pelbagai bidang. Okay. Okay, yang ketiga, hak untuk bebas daripada penyiksaan, kekejaman atau menghukum. Alright. Okay, pesalah perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Contoh, kamu membunuh ataupun kamu membuat jenayah, so hukuman perlulah setimpal dengan kesalahannya. Semasa ini akan dibicarakan di mahkamah. Okay. Alright, dari segi agama dan kepercayaan pula, setiap kaum berhak untuk mengamalkan cara hidup masing-masing berdasarkan peraturan. Okay, di Malaysia ni kita amalkan demokrasi. So, setiap agama dan kepercayaan berhak untuk mengamalkan cara hidup masing-masing berdasarkan peraturan. Tiada agama yang tiada peraturan. Okay. So, kamu perlu ikut apa agama kamu, amalkan cara hidup supaya tidak terjadinya jenayah amang seksual ni lah, yang berkaitan dengan seksual. Alright. Okay, seterusnya kita pergi kepada kepentingan mengetahui hak kesihatan reproduktif dan seksual. Kenapa? Apa pentingnya kamu tahu tentang tajuk ni? Alright. Hak daripada individu, daripada perspektif individu, kita lihat remaja perlu melindungi diri daripada menjadi mangsa penderaan seksual. Okey, remaja tahu batasan pergaulan lelaki dan perempuan. Ini yang paling penting. Remaja sekarang ni kadang-kadang leka bergaul lelaki dan perempuan. So macam dia dah kata apa, dah biasa gaul lelaki dan perempuan. Nanti lama kelamaan lelaki ambil kesempatan dia melakukan penderaan seksual. So itu kamu perlu tahu untuk melindungi diri daripada jadi mangsa. Okay, remaja perlu berpengetahuan tentang reproduktif dan seksual. Memang patut pun mereka perlu tahu reproduktif dan seksual ni, kerana jika dia mengamalkan seks bebas ke, kan, so apa kesan, apa yang terjadi selepas itu, dia perlu ambil tahu. Remaja berhak mendapatkan maklumat dan perkhidmatan kesihatan untuk tingkatkan tahap kesihatan. Okey, apabila sudah mencapai dalam kategori umur remaja ni, mereka sepatutnya ambil tahu tentang kesihatan mereka, tahap kesihatan mereka, bagaimana dia punya sistem reproduktif, normal ke tidak normal ke. Okey. Alright. Okey, yang kedua, hak daripada perspektif keluarga. Remaja berhak dapat bimbingan ibu bapa dalam kesihatan reproduktif mereka. Ini masalahnya sekarang. Jika ibu bapa abaikan anak-anak, so mereka hidup bebas. Kadang-kadang mereka hidup bebas tu stres sebab tiada yang bimbing mereka, ibu bapa tidak bimbing mereka. So mereka terjebak dengan jenayah, dengan seks bebas, pergaulan bebas. Okay, so itu pentingnya bimbingan ibu bapa. So ibu bapa dapat bimbing dalam kesihatan reproduktif mereka. Alright. Remaja diberi pengetahuan tentang sentuhan selamat dan tidak selamat. Okay, kalau dalam agama Islam, orang perempuan yang dibenarkan kahwin dengan orang lelaki tidak dibenarkan menyentuh antara satu sama lain. Okay, sehingga mereka berkahwin. Okay, itu. So mereka tahulah sentuhan selamat dan tidak selamat. Alright. Remaja perlu terbuka kongsi masalah dengan keluarga. Ini satu hal juga. Ada remaja yang kadang-kadang dia tak nak kongsi hal dengan keluarga mereka. Dia nak simpan je. Lama-lama dah tak boleh simpan, stres, bunuh diri. Itu perlunya kongsi masalah dengan keluarga. Sebab keluarga ni paling dekat dengan kita. Keluarga ni yang
mudah dan senang memahami masalah kita. Alright. Nilai-nilai murni dari agama perlu diterapkan sejak awal. Okey, setiap orang ada agama dan setiap agama ada nilai-nilai murni yang kamu perlu terapkan sejak awal. Maksudnya sejak kamu kecil lagi. So nanti sudah besar, sudah remaja, sudah dewasa, so kamu tidak terjebak dengan jenayah-jenayah yang berkaitan dengan seksual ni. Alright. Okey, yang ketiga, hak daripada perspektif masyarakat. Apa masyarakat punya pandangan? Alright, remaja perlu dilindungi daripada terjebak dalam gejala sosial. Okey, memanglah semua remaja memang patut dilindungi daripada terjebak dalam gejala sosial. Gejala sosial ni bermula daripada orang yang remaja. So apabila dia dah remaja, dia punya nafsu tu dah meningkat, mudah terjebak. So mereka ni perlu dilindungi. Golongan remaja perlu mendapat bimbingan masyarakat tentang kesan dan akibat daripada gejala sosial. Mereka ni, remaja ni perlu banyak dapat bimbingan masyarakat lah. Pergi ke talk, pergi ke ceramah-ceramah yang berkaitan dengan gejala sosial ni. Mereka patut dapat bimbingan masyarakat. Remaja perlu peka dengan situasi di sekeliling mereka. Remaja ni kadang-kadang dia sudah leka. Dia dah dapat benda yang seronok, dia leka. Dia tak fikir pun situasi sekeliling. Okay, bergaul dengan kawan-kawan kan. Lelaki dengan perempuan ni tak perasan. Dia dah seronok jumpa dengan boyfriend ke kawan lelaki ke. Okay, tiba-tiba kawan lelaki ni bawa kawan-kawan dia semua. So mereka perlu peka lah dengan situasi keliling. Alright. Menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada remaja dan keluarga. Okay. Selalunya ni di sekolah lah. Di sekolah memang akan ada bahagian kaunseling. Okay. Mereka cikgu-cikgu kaunseling ni akan beri perkhidmatan kaunseling kepada remaja. Kalau di luar pun ada badan kaunseling, so mereka pun boleh memberi kaunseling kepada keluarga. Alright. Okey, jadi kau dah lihat video tu, harap kau faham. So untuk tugasan pada minggu ni, saya nak kamu buka ataupun jawab soalan unit 1 pendidikan kesihatan reproduktif sosial. Untuk bab kesihatan diri dan reproduktif ni, kamu jawab semua soalan tu, dan lepas jawab kamu boleh snap jawapan tu kepada saya. Okey, untuk saya marking lah. Dan saya harap kamu boleh siapkan tugasan tu. Sebab apa? Sebab saya nak ambil tugasan tu sebagai pemakahan PBD. Okey, jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.